Hello guys, nice to meet up with you again. Today I'm here to discuss with you all the trial paper of SMK SBS paper 2. Okay, let's start out with our question. This is question number 1. Diagram 1 shows a regular hexagon with the length of side 1 cm. Determine the maximum number of 3 cm tracks from A to D. Raja 1 menunjukkan sebuah heksagon sekata dengan sisi 1 cm. Carikan bilangan maksimum lintasan 3 cm dari A ke D. So here, anak-anak murid kena pastikan yang anak murid boleh mengeluarkan kata maklumat dan kata soalan. Maklumat dia memberitahu kita dia adalah satu regular hexagon. Hexagon sekata yang berukuran sisi 1 cm. Dan soalan dia menghendakkan mencari bilangan maksimum lintasan 3 cm dari A ke D. Dari A dia hendak sampai ke D tetapi dengan menggunakan 3 cm sahaja, melalui 3 cm sahaja. Dan jawapan kita mesti memberi bilangan lintasan yang maksimum. Mari kita mulakan. Yang pertama, anak murid boleh mulakan dengan A ke D. A ke B, cikgu tulis beginilah, lebih senang untuk anak murid lihat ya. Dari A ke B, B ke C, dan C ke D. Ini merupakan lintasan yang pertama. Selepas itu, anak murid bolehlah menentukan lintasan yang lain pula. Kita cuba juga dari A ke O, O ke C, C ke D. Ini adalah lintasan yang kedua. Lintasan yang ketiga. A ke F, F ke E, dan E ke D. Ini adalah lintasan yang ketiga. Seterusnya, ada lagi tak? Kita cuba lagi. A ke O, O ke E, E ke D. Cuba cari lagi yang lain. Dapat tak? Bagus sekali. A ke F, F ke O, dan O ke D. Cuba cari, ada lagi tak? Very good. A ke B, B ke O, dan O ke D. Dan ini merupakan lintasan maksimum. Lintasan yang bilangan maksimum. Ada 6 kesemuanya. So di sini markah dia 3 markah, maka betul 6. 6 betul, 3 markah. 4 ataupun 5 yang betul. You got it right for the 5 or the 6. 5 or 6 root, then you get 2 marks.
Andai kata anak murid dapat 2 ataupun 3 yang betul, anak murid akan dapat 1 markah. Itu saja untuk soalan yang pertama. Kita teruskan untuk ke soalan berikutnya. Soalan seterusnya, soalan 2. Given that a to the power of 2x minus 1 equals to b to the power of 1 minus 3y, and a to the power of 3x minus 1 equals to b to the power of 2y minus 2. Diberi bahawa a kuasa 2x tolak 1 sama dengan b kuasa 1 tolak 3y, dan a kuasa 3x tolak 1 sama dengan b kuasa 2y tolak 2. Soalan dia, dia hendak kita buktikan, proof that ini. So, apabila anak murid melihatkan soalan ini dan dia markah yang diberi adalah 5. Ini menunjukkan jalan kerja yang agak banyak perlu ditunjukkan. Bagaimana anak murid nak mulakan kerja? Mula-mula anak murid kena tengok daripada maklumat soalan yang diberi. Anak murid boleh nampak ia mengandungi algebra A, B, X and Y. A, B, X and Y. Tapi dalam bahagian proving bukti, A dan B telah hilang. A dan B telah hilang, tinggal X dan Y. Bermaksud, anak murid kena jadikan soalan ini sama ada A ataupun B sebagai perkara rumus untuk digantikan. Untuk menghapus, untuk menghapuskan sebutan algebra A dan B itu. Kita akan teruskan untuk penyelesaian. Baiklah, di sini cikgu ada 2 persamaan. Cikgu namakan yang ini persamaan pertama dan cikgu namakan ini sebagai persamaan kedua. Untuk persamaan pertama, cikgu akan tambahkan log di kedua-dua belah. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, cikgu akan tambah log di kedua-dua belah. Untuk persamaan pertama, dia akan ditukar menjadi log base 10 lah. Base 10 a to the power of 2x minus 1 sama dengan log base 10 b to the power of 1 minus 3y. Ini yang pertama. So, untuk langkah yang kedua, cikgu akan turunkan hukum ini menurut law of logarithm, iaitu 2x tolak 1 log base A sama dengan 1 minus 3y log base 10b lah. So di sini saya akan biarkan buat seketika dan saya teruskan ke persamaan kedua. Yang ini pun sama, log base A, log base 10A 3 to the power of 3x minus 1 sama dengan log base 10B to the power of 2y minus 2. Sama juga gunakan law of logarithm, hukum log, turunkan kuasa dia 3x tolak 1 log A sama dengan 2y tolak 2 darab dengan log B. So di bahagian sini anak murid dah nampak log A dari persamaan pertama dengan log B dari persamaan pertama dan log A, log B dari persamaan kedua. So, apa yang perlu kita lakukan seterusnya? Di persamaan pertama yang berwarna biru, anak murid tuliskan begini. Log A bahagi dengan log B sama dengan
1 tolak 3y bahagi dengan 2x tolak 1. Seolah-olah saya melakukan darab silang. Okey, darab silang. Begitu juga dengan yang berwarna hijau. So, log A bahagi dengan log B akan menjadi 2y tolak 2 bahagi dengan 3x tolak 1. Maka sekarang anak murid boleh dapati bahawa sebutan log A bahagi log B bagi persamaan pertama dengan sebutan log A bahagi log B dari sebutan yang persamaan yang kedua adalah sama. Maka sekarang saya boleh katakan bahawa 1 tolak 3y, saya akan gantikan, ambil yang ini, ambilkan yang ini. Ambilkan yang ini, sebutan yang cikgu kotakkan yang ini, dan saya akan gantikan dia di sini. Dan gantikan dia di sini. Seterusnya anak murid akan nampakkan yang begini. Selepas begini, apa yang anak murid perlu lakukan? Ya, anak murid akan melakukan proses darab silang. Okey, anak murid akan tuliskan dia dalam 2y tolak 2 darab dengan 2x tolak 1 sama dengan 1 tolak 3y darab dengan 3x tolak 1. Dan anak murid akan kembangkan keseluruhan ini dan akhirnya perolehlah jawapan 13xy tolak 7x tolak 5y tambah 3 sama dengan 0. Anak murid akan dapati soalan ini 5 markah. Betul? 5 markah. Sekarang cikgu akan tunjukkan di mana letaknya 5 markah tersebut. Markah pertama, okey, menggunakan hukum log. Okey, hukum log sama ada di bahagian ini ataupun bahagian ini. 1 markah. Dan yang kedua, sekali lagi gunakan hukum log. Yang kedua, yang ini 1 markah lagi, ini markah yang kedua, dan markah yang ketiga iaitu menjadikan sebutan. Okey, menjadikan sebutan log A bahagi log B sama dengan 2y tolak 2 bahagi dengan 3x tolak 1 ataupun yang berwarna biru tadi. Okey, this one yang markah ketiga. Dan markah keempat, ya, samakan kedua-dua. Dan markah kelima adalah kembangkan seterusnya dan sehinggalah anak murid mendapat markah. Okay. Now, question number 3. The sum of two numbers is 6 and the sum of their squares is 68. Find the numbers. 7 marks. Jumlah dua nombor ialah 6 dan hasil tambah kuasa dua nombor-nombor itu ialah 68. Cari nombor-nombor itu. So here anak-anak murid dekat sini, soalan kat sini, anak-anak murid perlu tahu bahawa ada dua nombor. Ada dua nombor dan dua nombor ini bila dijumlahkan dia menjadi 6. Ini adalah maklumat yang pertama. Dan maklumat yang kedua ialah hasil tambah kuasa dua nombor-nombor itu. Okey, di mana nombor-nombor itu, okey, apabila dia dikuasa duakan, okey, dan hasil tambahnya ialah 68. Bermaksud anak murid perlu faham istilah ayat ini. Okey. So kalau pemahaman soalan dah tak jadi masalah, mari kita teruskan dengan menentukan nombor-nombor tersebut. Kita tidak ketahui kedua-dua nombor itu, maka dengan itu kita wakilkan dua nombor ini dengan huruf A
dan B. Okey, yang pertama, cikgu akan ataupun anak murid akan dapati bahawa A tambah B sama dengan 6. Ini adalah maklumat dari ayat pertama. Manakala maklumat ayat kedua, okey, hasil tambah kuasa 2 nombor-nombor itu bermaksud A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 sama dengan 68. Ini adalah maklumat yang kedua. So dari sini anak murid dah boleh melihatkan bahawa soalan ini ialah soalan bagi tajuk persamaan serentak. Maka anak murid akan gunakan langkah-langkah bagi tajuk persamaan serentak untuk selesaikan soalan ini untuk memperoleh 7 markah. Okay. Di sini dah ada 2 markah. Markah yang pertama adalah persamaan pertama. Markah yang kedua adalah persamaan yang kedua. So, langkah yang ketiga adalah menjadikan salah satu unknown itu sebagai perkara rumus. Maka untuk yang itu, pilihlah dari persamaan linear. Okay, A sama dengan 6 tolak B. Okay, dan seterusnya gantikan A ke sini. Okay, dan seterusnya ia akan ditulis sebagai 6 tolak B kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 sama dengan 68. Dan seterusnya anak murid akan kembangkan persamaan ini. Okey, anak murid akan kembangkan persamaan ini sendiri. Okey. Selepas anak murid kembangkan yang ini, anak murid akan perolehi persamaan menjadi B kuasa 2. Okay, B kuasa 2, cikgu gunakan warna hijau gelap. Okay. B kuasa 2 tolak 6B tolak 16 sama dengan 0. Dan seterusnya mengfaktorkan. Okay, B tambah 2 dan B tolak 8. So, jawapannya ialah B sama dengan negatif 2 atau B sama dengan 8. Dan dari sini ambillah nilai A dan B. A sama dengan A sama dengan 6 tolak apabila B adalah negatif 2, maka A adalah 8. Apabila B adalah 8, okay, maka A adalah sama dengan negatif 2. Dengan itu, nombor-nombor jawapan anak murid, nombor-nombor itu ialah negatif 2 dan 8. Okey. Permakahan seperti biasa. Okey. Perkara rumus 1 markah. Ganti perkara rumus ke dalam persamaan yang bukan linear 1 markah. Kaedah penyelesaian persamaan kuadratik 1 markah. Dan jawapan kepada nilai unknown yang pertama 1 markah dan akhir sekali jawapan kepada kedua-dua nombor tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka begitulah 7 markah. Boleh kan anak murid? Kalau tidak, berhenti sekejap video ini, main semula untuk pembelajaran kendiri. Kita teruskan ke soalan 4A. Given that sin x equals to 1 over square root 10.
where x is an acute angle. Determine the value of sine 2x without using the calculator. Hence, show that sine 3x equals to 13 square root 10 over 50. Diberi bahawa sin x sama dengan 1 per punca kuasa 2 10. Dengan keadaan x ialah sudut tirus, tentukan nilai bagi sin 2x tanpa menggunakan kalkulator. Seterusnya, tunjukkan sin 3x sama dengan 13 punca kuasa 2 bagi 10 per 50. Markah 3. Okay, bagaimana anak-anak murid nak selesaikan soalan ini? Ya, langkah pertama perlu memahami soalan. Ini maklumat yang diberi. Sin x, acute angle. Okay, dia adalah dalam keadaan sudut tirus. Okay, kalau dalam keadaan sudut tirus, anak murid dah boleh nampak bahawa segitiga yang dilakarkan adalah begini rupa. X. Okay, X. Nilai X. Dan 1 per punca kuasa 2 10. 1 per punca kuasa 2 10 ikut nisbah sinus. Okay, dan soalan dia menghendakkan kita ataupun anak murid menentukan sin 2x tanpa menggunakan kalkulator. So, kita akan mulakan dengan sin 2x. Daripada muka surat depan, bahawa sin 2x, formula ataupun identiti dia diberi sebagai 2 sin x cos x. Okay. Daripada di sini, sin x, nilai dia ialah 1 per punca kuasa 2 10. Bagaimana pula dengan cos x? Okay. Merujuk kepada rajah ini, okay, sisi yang bersebelahan dengan sudut iaitu unit 3. Bagaimana anak murid dapat nilai 3 ini? Ya, dengan menggunakan Pythagoras theorem. Right. So, di sini untuk cos, dia akan menjadi 3 per punca kuasa 2 10. Maka hasil jawapan anak murid akan menjadi 3 per 5. Right. So, di sini markah diberi kat mana? Okay, 1 markah di sini. 1 markah di sini. Dan 1 markah di sini bagi jawapan. Okay, di sinilah 2 markah telah diperoleh. Okay, dan seterusnya kita sambung ke bahagian B. Okay, seterusnya, bukan bahagian B, bahagian A lagi, iaitu kita perlu menentukan, kita perlu tunjukkan, bukan menentukan, kita perlu tunjukkan, tunjukkan, okay, tunjukkan bahawa nilai sin 3x. So, apa yang kita boleh lakukan untuk sin 3x ini? Maka saya masih guna lagi rumus yang tadi, sin 2x, tapi sekarang dah menjadi 3x. Okay. Sekarang ini dia akan menjadi 3x. Dan saya akan hurai dia sebagai sin x tambah dengan 2x. Saya jadikan dia double angle. Right? Okay. Apa yang berlaku di sini, saya akan kembangkan ikut rumus identiti dia, sin x cos 2x. Okay, tambah dengan cos x sin 2x. Di sini anak murid perlu mahirkan dirilah untuk identiti ini. Right. Seterusnya, saya akan cikgu akan gantikan nilai sin x. Nilai sin x adalah 1 per punca kuasa 10, iaitu dari sini. Okay, cos 2x, ingat lagi cos 2x tadi untuk nilai kita. Okay. Sebentar tadi untuk bahagian A, kita dapati nilai kita sin 2x. Okay, sin 2x. Imbas kembali nilai kita tadi, sin 2x nilai ialah 3 per 5. So, segitiga yang diperolehi dekat sini, iaitu 2x. Ini adalah 3, ini adalah 5. Maka bagi sisi sebelahan adalah 4. Maka sisi sebelahan. Okay. Dengan itu,
cos 2x. Berpandukan segitiga ini, cos 2x adalah 4/5. Boleh tak anak murid? Okey, dan seterusnya just gantikan cos x berapa? Cos x kalau ikutkan segitiga yang asal, ingat lagi segitiga yang asal, itu 1 punca kuasa 2/10 dengan 3 tadi. Okey, cos x adalah 3 per punca kuasa 2/10. Okey, darab dengan sin 2x, rujuk balik pada sin 2x yang kita dapat perolehi tadi, 3/5. Untuk bahagian ini, triks dia adalah ganti sahaja nilai-nilai yang telah kita perolehi dari tadi. Okey, seterusnya kita akan dapat jawapan dia sebagai 4/13. Okey, kita huraikan keseluruhannya. Okey, kalau anak murid buat yang ni, 4/5 punca kuasa 10 tambah 339/5 punca kuasa 20. Okey. Dan seterusnya bila anak murid selesaikan, seterusnya hasilnya kat sini adalah 13/5 punca kuasa 20. Dengan mendarabkan penyebut dengan punca kuasa 20, pengangka dengan punca kuasa 20, maka anak murid akan perolehi jawapan yang ini. Per 50 seperti yang ditunjukkan. Maka di sini anak murid dah proof. Okey, dah menunjukkan. Dan markah diberi di bahagian sini. 1 markah. Right? So, tips bagi soalan ini adalah anak murid mesti pastikan bahawa anak murid dapat lakarkan rajah segitiga 2x dengan segitiga x ini. Untuk sudut, tirus dengan betul. Baru anak murid boleh dapat markah bagi soalan ini. Boleh? Kalau ada anak murid ada masalah, berhenti sekejap video ini, main semula dan lihat semula. Okey, bagi soalan 4B, iaitu bahagian pembuktian yang membawa markah 2. Okey, soalan ni pun agak rumit sedikit. Tetapi kalau anak murid dah kuasai identiti trigonometrik dengan betul, okey, maka soalan ini dah atau tidak akan menjadi masalah. Okey, soalan ini tidak akan menjadi masalah bagi anak murid memperoleh markah. Mari kita teruskan. Untuk soalan ini, anak murid dikendaki buktikan bahawa di sebelah kiri ini sama dengan di sebelah kanan. So di sini anak murid boleh mula di mana-mana bahagian. Tapi cikgu galakkan anak murid mulakan dengan satu bahagian di mana anak murid boleh banyak gunakan identiti trigo untuk buat gantian. Right? So di sini cikgu akan gunakan bahagian sebelah kiri. Okey, gunakan dengan left hand side. Left hand side, so cikgu akan gantikan tangent ini. Memandangkan, okey, di mana triksnya cikgu nak terangkan sedikit sebelum cikgu mulakan soalan ini. Bagaimanakah anak murid nak pastikan bahawa anak murid boleh jawab soalan ini dengan senang? Anak murid tengok di sebelah kanan ini tangent X. Okey, tangent. So, penguasaan anak murid untuk tangent X, tangent identiti dia selain daripada sisi bertentangan persebelahan, anak murid perlu mengetahui dia adalah sin over cos. Okey, sin over cos. Memandangkan pengangka di sini sudah ada sin, maka sekarang tugas saya perlu jadikan penyebut ini kepada cos. Maka tangent akan wujud. So, sekali saya pandang kepada soalan ataupun ungkapan di sebelah kiri, saya dapati ada 3 jenis sebutan berlainan, iaitu tangent, cos dan secant. Saya perlu kekalkan cos kerana itu yang telah saya putuskan tadi. Maka saya hendak hapuskan
sama ada tangent ataupun secant. Di sini anak murid mulakan kerja. Right? So di sini cikgu akan gantikan gunakan identity trigo tangent. Okay, untuk gantikan. So this I start with my left hand side. So it will be sine 2x over of this tangent squared x. Okay, tangent squared x. I'm going to write it as secant squared x minus 1. Okay. Then ini yang berada di sini. Okay, this is this one. Dan dia akan yang lain ikut tambah 2 cos squared x minus secant squared x. Okay. When I expand my bracket, I shall see that my secant squared is cancelled. Okay, when this is cancelled, I should have, yang akan tinggal akan jadi sin 2x. Okay, ini sama dengan sin 2x sama dengan 2 cos squared x tolak 1. Dan 2 cos squared x tolak 1 ini adalah sama dengan apa? Ya, very good. Dia sama dengan sin 2x. Dia sama dengan cos 2x. Dia sama dengan nilai cos 2x. Dan seterusnya anak murid dah boleh samakan equation ini dengan tangent 2x. So, 2 markah. Markah di mana? Ya, pemberian markah dekat sini. First mark untuk identity. Yang kedua, this is your second mark untuk identity yang kedua. Senang tak? So, di sini anak murid perlu ketahui tricks dia kat mana. Boleh? Cuba lagi. You can do it. Okay, kita mulakan yang ini dengan sketching. Sketch the graph of y equals to 2 minus modulus cos x for x in between 0 and 2 pi. Lakarkan graf bagi y sama dengan 2 tolak modulus cos x untuk x terletak di antara 0 hingga ke 2 pi. 3 markah. Soalan ini 3 markah. Kita akan teruskan untuk melihat langkah pertama. Okay, di sini cikgu akan terus tunjukkan langkah-langkah untuk penyelesaian. Langkah pertama, anak murid lukis dahulu graf trigo yang asas. So, graf trigo yang asas yang anak murid boleh lihatkan kat sini adalah graf cos. Maka anak murid lakarkan graf cos x. Okay, cos x. Selepas itu, daripada graf yang ini, anak murid lakarkan modulus. Kerana dari cos x, anak murid boleh lihat ini adalah cos x. Dari cos x dikembangkan, anak murid boleh nampak modulus. So, untuk modulus yang seterusnya, anak murid akan moduluskan graf ini, iaitu nilai ataupun lukisan ataupun graf ataupun lengkung yang terletak di bawah paksi x akan dipantulkan ke atas paksi x. So, seterusnya adalah yang ini. Anak murid akan dapati y sama dengan modulus cos x. Okay, modulus cos x ini rupanya. Right. So, anak murid akan dapat graf ini. Dan seterusnya apabila dikembangkan daripada cos yang langkah pertama, modulus sekarang, dan langkah seterusnya kita nak masuk ke negatif. So, anak murid sekarang perlu lukiskan negatif, lukiskan ataupun lakarkan graf bagi negatif modulus cos x. Okey, graf dia begini rupanya, dipantul balik. Ya, dipantul balik. Okey, boleh tak anak murid? Okey, selepas itu apabila dikembangkan semula daripada cos x, modulus cos x, lepas itu negatif yang sekarang ini, dan graf itu seterusnya akan dianjakkan 2. Okey, dianjakkan 2 unit ke positif. Okey, ke positif iaitu
ke atas paksi X. So, langkah seterusnya, graf seterusnya adalah begini rupanya. Y sama dengan 2 tolak modulus cos X. Untuk graf terletak, bagi X terletak di antara 0 hingga ke 2 pi. Boleh tak anak-anak murid? Kalau anak murid tersilap kat mana-mana, sila main semula video ini untuk melihatkan perubahan gerakan graf ini. Okey, untuk soalan ini, inilah jawapan yang telah diperolehi dan bagaimanakah permarkahan 3 ini diberi. Okey, markah pertama akan diberi kepada bentuk graf trigo. Adakah graf yang ditunjukkan yang menunjukkan graf bentuk bagi cos? Kalau ia dapat 1 markah. Dan langkah kedua, adakah di graf yang dilukis itu melibatkan modulus ataupun yang negatif? Kalau ia 1 markah. Dan markah yang ketiga, adakah graf ini dianjak ke positif ke bahagian atas paksi X sebanyak 2 unit? Kalau ia 2 unit shifted, okey, 2 unit ke atas, positif lah. Positif kalau ya, maka 1 markah. So di sinilah 3 markah anak murid telah perolehi. Dan 2 ini maksimum dia mesti 2 dan minimum dia mesti 1 kat sini. Dan di antara 0 hingga 2 pi. Boleh tak anak murid? Cuba lagi. Baiklah. Untuk soalan 5, find the sum of integers between 50 and 100 that can be divided by 3. Kira hasil tambah semua integer antara 50 hingga 100 yang boleh bagi 3. Itu adalah bahagian A. Bahagian B, given that the sum of the first n terms of a progression is Sn equals to 2n squared plus 3n over 2, find the fourth term. Diberi bahawa hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu janjang ialah Sn sama dengan 2n kuasa 2 tambah 3n bahagi 2. Cari sebutan keempat, keseluruhan 8 markah. Okey, mari kita lihatkan part A dan part B secara berasingan. Bahagian A. Kira hasil tambah. Kira hasil tambah semua integer antara hasil tambah semua integer di antara 50 hingga ke 100 yang boleh dibahagi dengan 3. So langkah pertama di sini ada beberapa kata kunci yang perlu anak murid kuasai. Yang pertama, integer. Apakah integer? Ya, nombor bulat. Okey, nombor bulat. Okey, dan nombor itu semestinya boleh dibahagi dengan 3. Dan nombor itu mesti bermula dengan 50 dan berakhir dengan 100. So, untuk menjawab soalan ini, anak murid perlu membentuk janjang sendiri ataupun membentuk siri nombor sendiri. Okey, so anak murid boleh keluarkan kalkulator dan mulakan dengan 50 bahagi 3. 50 bahagi 3, anak murid tidak akan dapat jawapan yang tepat. Sebaliknya, anak murid akan dapati jawapan ialah 16.667. Right. Bermaksud dia bahagi tak tepat, maka kita pergi ke 51 bahagi 3. Okey, kita dapat 17. Maka nombor yang pertama selepas 50 yang boleh bahagi dengan 3 adalah 51. Okey, sekarang je akan mulakan kerja 51. Selepas 51, nombor seterusnya boleh dibahagi dengan 3. Ya, betul. Setiap nombor itu akan ditambahkan 3 dan seterusnya sehinggalah yang terakhir adalah 99. Kerana 100 juga tidak akan dibahagi tepat dengan 100. So di sini soalan dia kirakan hasil tambah. Kirakan hasil tambah.
So di sini anak murid ada beberapa cara yang anak murid boleh tentukan. Okey. Sini cikgu gunakan satu cara. Andai kata anak murid ada cara lain, anak murid boleh screenshot jalan kerja anak murid dan share di ruangan komen untuk tatapan ataupun perkongsian kawan-kawan yang lain. Okey, cikgu akan mulakan jalan kerja cikgu. So, daripada siri yang telah dibentuk ini, didapati bahawa A adalah 51. Okey, dan D, common difference adalah 3. Okey, common difference adalah 3. So, seterusnya, saya perlu mengetahui ada berapa sebutan di antara nombor-nombor ini. Maka, inilah nombor 99 inilah yang akan cikgu gunakan untuk menentukan bilangan sebutan dalam siri ini yang bermula dengan 51. So, di sini cikgu gunakan formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okay, di mana Tn, the last term here, nilai dia ialah 99. Okay, dia sama dengan A saya. A dalam siri kita adalah 51, gantikan sahaja. Dan N tolak 1, D adalah 3. Ganti sahaja, ambil nilai ini dan ganti ke dalam formula. Dan seharusnya anak murid akan perolehi N sama dengan 17. Okay, apabila N sama dengan 17, anak murid boleh teruskan lagi ke bahagian untuk menjawab soalan, iaitu hasil tambah semua integer. Okay, hasil tambah semua integer. So, formula yang diguna pakai adalah 17. Okay, SN ni cikgu tuliskan formula dia dahulu untuk anak murid supaya boleh sambil kita berulang kaji. SN sama dengan N bahagi 2, iaitu A tambah dengan L. Kerana cikgu ada sebutan pertama dan sebutan terakhir, maka saya guna rumus yang ini. Dia lebih cepat. So, S17 sekarang adalah S17. Okay, S17 iaitu 17 bahagi dengan 2. A ialah 51 dan L adalah 99. Dan akhir sekali jawapan yang diperolehi adalah 1275. So, permakahan dia di mana? Ya, yang mula-mula langkah kita nak menentukan bilangan sebutan. Maka pertama, dan bilangan sebutan yang telah kita tentukan adalah yang kedua. Dan rumus untuk rumus yang diguna pakai untuk menjawab soalan, dan akhir sekali jawapan kepada soalan ini. Boleh tak anak murid? Okey, bagus. Kalau anak murid ada cara yang lain, anak murid boleh share. Di sini satu cara lagi yang boleh cikgu sharekan kat sini adalah anak murid boleh senaraikan. Selepas 60, 63, 66, 69 dan seterusnya. Dan anak murid boleh tambah daripada 51 hingga ke 99. Tapi yang itu mengambil masa yang agak panjang lah. Dan pada waktu peperiksaan keadaan ini tidak mengizinkan, ya. So, anak murid cuba belajar gunakan cara cepat dan pintas. Baik, cepat, pintas tapi tepat. Okey. Kita teruskan untuk ke bahagian kedua. Okey, bahagian B pula diberi hasil tambah N sebutan pertama bagi satu janjang ialah SN. Formula telah diberi. So, anak murid dikendaki mencari sebutan yang keempat. So, anak murid perlu ketahui apa yang dimaksudkan ini. Dalam tajuk janjang, bahagian pertama, anak murid diperkenalkan A adalah sebutan pertama sama dengan T1 sama dengan S1. Okey. Maka di sini anak murid dah boleh ketahui bahawa untuk saya dapatkan T4, sebutan yang keempat, dia sebenarnya sama dengan S4 tolak S3. Kalau anak murid memahami konsep ini, maka dah
tak jadi masalah kerana anak murid perlu ganti sahaja. Okey, ganti sahaja S4 okey, 2 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 3 darab 4 bahagi dengan 2 tolak dengan 2 darab dengan 3 kuasa 2 tambah 3 darab dengan 3 bahagi dengan 2. Itu sahaja. Dan seterusnya anak murid akan dapati jawapan ataupun kalau nak dikirakanlah 13.5 dan sama dengan 8.5. So pemberian markah di mana? Pemberian markah di sini. Antara salah satu. So di sini, sini ataupun sini. Satu markah. Dan operasi tolak. Okay, kerana anak murid menghubung kaitkan formula ini. So, satu markah di sini dan akhir sekali ataupun yang kat sini lah, markah ini pun boleh juga diberi dekat sini. Okey, dan akhir sekali jawapan kepada markah. Okey, boleh tak anak murid untuk yang ini? Baik, inilah 8 markah yang akan anak murid perolehi. Okey. Baiklah, kita sambung ke soalan 6. The circle in diagram 6 is a uniform cross-section of a cylindrical container which filled with some water. O is the center of the circle and the distance O from the surface of water is 35 cm. Given the diameter and the height of the container is 100 cm and 80 cm respectively. Bulatan dalam rajak 6 ialah keratan rentas sebuah bekas berbentuk silinder yang diisi dengan air. O ialah pusat bulatan dan jarak pusat O dari permukaan air ialah 35 cm. Diberi diameter dan tinggi bekas itu masing-masing ialah 100 cm dan 80 cm. Bahagian A. Find the area in cm squared of the shaded region. Cari luas dalam sentimeter persegi kawasan yang berlori. B. Hence calculate the volume in centimeter cube of the water in the container. Seterusnya hitungkan isi padu dalam sentimeter padu air dalam bekas itu. 8 marks. This question is 8 marks. Okay, let's continue to see how to solve this question. Soalan ini kelihatan agak boring, tapi kalau anak murid dapat cerakinkan bahagian demi bahagian, soalan ini tidak susah nak diselesaikan. Mari kita mulakan. Okay, langkah pertama daripada maklumat yang diberi, cikgu akan ambilkan maklumat apa-apa yang ada. Cikgu cuba daripada pengalaman ataupun pembelajaran yang lepas. Okay, kita cuba bentukkan segitiga bersudut tegak di dalam bersudut tegak, right? Bersudut tegak. So, di sini dapati bahawa segitiga yang dibentuk, cuba bentukkan sebahagian sahajalah. Okay. Untuk memudahkan. Sebahagian sahaja. Iaitu this is 35. Boleh. And this is 0. Cikgu lukiskan segitiga ini. Cikgu keluarkan dia dari lukisan. Senang sikit. Cikgu nak lukis dia besar. So, and then dia kata diameter 100. So, kalau diameter 100, jejari. Ini adalah jejari. This is the radius. So, jejari ini adalah 50. Kalau ini jejari 50, jejari akan membentuk membagi dua serenjang dekat perentas. Maka dekat bahagian sini, kalau anak murid gunakan Pythagoras theorem 50 squared
tolak 35 square, anak murid akan perolehi punca kuasa 2 35, this one you will get 35.71 cm. Boleh? Okay, ini adalah gambar rajah yang dilukis. So bahagian A soalan dia bertanyakan luas keratan. Okay, bila anak murid tengok balik soalan, soalan bahagian A, cari luas dalam sentimeter persegi kawasan berlori. Dihendakkan luas bahagian ini. Luas bahagian ini yang berwarna merah yang cikgu lorikan. So anak murid perlu buat apa? So anak murid perlu rancang. Okay, anak murid perlu merancang. Apakah perancangan anak murid? Okay, anak murid perlu cubalah rancang macam-macam apa yang ada dalam minda anak murid buat seketika ini. Okay, anak murid perlu dah nampak? Ya, bagus. Anak murid perlu cari luas bagi sektor berwarna merah ini dan kemudian keluarkan sektor ataupun keluarkan luas segitiga berwarna biru. Okey, langkah pertama cari luas area. Okey, cari luas bagi kawasan berwarna merah. Okey, cari luas kawasan berwarna merah. Langkah kedua, cari luas kawasan berwarna biru. Okey, dan keluarkan warna biru dari kawasan merah. Maka yang tertinggal adalah luas kawasan air. Boleh? Maka sekarang kita akan mulakan untuk menentukan luas kawasan warna merah. Tapi masalah dia, saya tak ada sudut. Okey, sudut. Saya perlu menentukan sudut ini. Okay, bagaimana saya nak tentukan sudut ini? Ya, bagus. Saya gunakan, anak murid nak gunakan apa? Okay, kalau anak murid nak gunakan cos pun boleh. Okay, nak gunakan cos. Boleh sin pun boleh. Tangent pun boleh. Okay, apa-apa saja yang terlintas di otak anak murid sekarang. Okay, cos. Cos. Okay, katakan kita kat sini cos theta sama dengan bersebelahan iaitu 35 per hipotenus iaitu 50. Maka theta yang diperolehi kalau di dalam sebutan radian adalah 0.0955 radian. Right? Boleh? So ini theta saya. So langkah pertama saya nak cari luas sektor. Okey, luas sektor. Luas sektor yang warna merah. Okey, luas sektor yang warna merah tadi. Yang warna merah. Okey, luas sektor warna merah. Formula dia yang saya guna pakai ialah half. Kalau ikutkan formula kita, ya half R. R saya adalah jari saya kuasa 50 kuasa 2. 1/2 J kuasa 2 theta. Theta adalah 0.7955 darab 2. Kerana theta yang juga ambil adalah sebelah kiri sahaja. Dia ada dua bahagian. So, maka di sini luas yang diperolehi, kalau anak murid tekan kalkulator, dengan betul anak murid akan dapati ia adalah sama dengan 1988.75 cm persegi. Ini adalah luas sektor. Dan yang kedua kita dah rancangkan tadi, ya kita nak cari luas segitiga yang berwarna biru. Luas segitiga berwarna biru separuh. Manakala segitiga kita dah ada, tapak dia ada 35.71 darab 2 tapak. Dia ada dua kali darab dengan tinggi 35. 35. Okay. Jawapan yang diperolehi berapa? Ya, bagus. Iaitu 1249.85 cm. Apakah perancangan kita tadi?
Ya, kita tolak. So, luas Belorek sama dengan 1988.75 tolak 1249.85. So, saya dapat berapa? Yang tinggal 738.9 cm persegi. So, beginilah jalan kerja untuk jawab soalan ini. Senang kan? Bagaimana pula dengan permakahan? Okey, mari kita tengokkan permakahan dia. Cikgu gunakan warna hijau untuk permakahan. Okey, untuk cara menentukan sudut, mampu? Okey, di sini anak murid diberi 1 markah. Lepas itu, untuk menentukan sektor, ya, mampu. Untuk menentukan segitiga, ya, ada penggunaan formula yang betul, nilai yang betul ganti ke dalam formula. Dan seterusnya, apakah tindakan anak murid dengan 2 jawapan diperolehi? Ya, tolak 1 markah. Dan akhir sekali, anak murid perolehi jawapan. Boleh? Senang kan? So, tengok. So, perancangan pentingnya anak-anak murid, selain daripada nak hafal formula, okay, anak murid kena rancang. Rancang dahulu apakah tindakan. Barulah mula buat kerja. Perancangan itu dalam beberapa, it should be less than 1 minute. Okay, it should be perancangan anda. Perancangan anak murid untuk menuliskan sesuatu soalan tu should be in second sahaja. Sambil membaca soalan, sambil merancang apakah tindakan. Boleh? Cuba anak murid buat ya. Kita sambung pula ke bahagian B. Daripada bahagian A tadi, okay, kita dapati bahawa luas kawasan Belorek ini adalah 738.9 cm persegi. Sekarang soalan dia bahagian B pula, bila menghendakkan kita menentukan isi padu, maka luas ini akan dijadikan sebagai luas tapak. Okay, untuk isi padu, formula formula yang kita guna pakai adalah luas tapak darab dengan tinggi. So, luas tapak ini dianggap sebagai luas tapak, iaitu 738.9 luas tapak darab dengan tinggi. Tinggi berapa? Tinggi bagi silinder ini iaitu 80 cm darab dengan 80. Okey, anak murid akan dapat jawapan sebanyak 59.112 cm padu. So, jawapan dia kat mana? Jawapan dia senang sahaja. Luas tapak ini 1 markah dan di sini 1 markah. Okey. Bagi bahagian setakat ini, permakahan bagi anak murid cuma perlu ketahui bahawa, di sini 8 markah. Maka bagi soalan ini perlu ada jalan kerja yang cukup untuk dapat 8 markah. Markah-markah selagi anak murid tunjuk jalan langkah dengan betul dan gantian nilai yang betul ke dalam formula ataupun rumus, maka anak murid akan dapat markah. Ingat ya anak-anak murid. Okey. Baiklah anak murid, dah lebih kurang 1 jam kita berbincangkan 6 soalan tadi. Cikgu harap anak murid luangkan sedikit masa untuk memahami penerangan cikgu dan cuba buat latih tubi. Okay, cikgu harap anak murid bersabar dalam menyelesaikan soalan matematik sehingga kita berjumpa kembali. Bye.